kita persilakan para sekalian Presiden Parti Amanah Muhammad bin Sabu ataupun Mat Sabu. Tepukan gemuruh tambun, make some noise. Saya tak nampak. Malam ini tak ada orang ni. Takkanlah nak sokong lagi Pakatan Hancing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua. Datuk Seri Anwar Ibrahim, Datuk Seri Mujahid Rawa, Saudara Lee Kang, Ketua Pemuda Pakatan, semua pimpinan parti-parti dalam Pakatan Harapan, seluruh para hadirin, saudara-saudari yang dihormati sekalian. Memanglah dekat pilihan raya ni kita letih pun buat-buat tak letih. Malam ini saya nak buat aduan kepada Perdana Menteri yang akan mengangkat sumpah pada 20 hari bulan November nanti. Datuk Seri Anwar, dengarlah rayuanku ini. Kita berada di tempat pencen polis, pegawai polis, pencen tentera paling ramai di Parlimen Tambun ini. Keluarga besan saya di sini pun adalah keluarga polis. Sama ada polis hutan ataupun polis yang berkhidmat yang kita nampak selalu di pejabat atau di jalan-jalan. Semasa saya jadi Menteri Pertahanan, saya berpeluang melawat rumah-rumah tentera, kem-kem tentera. Datuk Seri Anwar, rumah-rumah tentera kita amat daif. Kalau ada anak lelaki dia darjah 6 bergaduh dengan anak lelaki darjah 4, boleh pecah dinding rumah. Oleh itu, Perdana Menteri, tolong lihat masalah rumah-rumah pasukan keselamatan ini. Saya kerap ke balai polis. Sekarang ni kurang sikit. Dulu ni lepas ceramah tidur lokap. Lepas ceramah tidur lokap. Bila kita pergi ke balai polis, ada kadang-kalanya polis masih pakai typewriter zaman P. Ramlee. Yang paling dahsyat, kira-kira 2 bulan yang lalu ketika kita buat flash mob tentang kenaikan harga barang, saya dipanggil ke Balai Polis Bukit Aman. Di situ tingkat 2. Itu tempat orang-orang besar. Kalau nak dipanggil oleh polis, itulah tempat orang besar. Aku ni orang besar lah, bekas menteri. Saya pergi tu saya terkejut. Saya berjalan tu, lantainya pecah habis. Saya kata, ini Balai Polis Bukit Aman kah? Balai Polis Seberang Tok Doi? Atau Balai Polis Kuala Nerang? Lepas interview dah sampai berjam-jam semua, saya nak terkencing. Pergilah bilik air. Air tak ada. Ayo. Terpaksa kita usung tu pergi ke bilik air lain. Air tak ada. Itu Polis Bukit Aman. Pasal apa bangunan begitu teruk? Kita tanya awak tak repair.
Duit tak ada. Hadirin sekalian, mana pergi duit? Inilah yang kita sebut dalam semua majlis penerangan kita. Negara Malaysia ni kaya. Kaya raya. Tapi kalau bocok, tirih, likis sampai 60 bilion setahun, ni mentergedarah apa ni? Saya sebut banyak kali dengar ceramah Jomo Sundram, dengar ceramah Lim Guan Eng, kawan orang ekonomi, orang accountant. Saya antara percaya dengan tidak, memang ada. Betul kan ni yang mereka cerita ni? Betul kan likis, tirih, begitu? Tapi bila kita peluang jadi menteri, kita tubuh jawatan kuasa, siasat, buat jawatan kuasa ni dia ada kuasa. Saya tuduh, ngakoming rasuah. Ngakoming. Saya tuduh kamu rasuah. Saya tuduh kamu makan duit 3 juta. Saya boleh tuduh, saya bukan boleh periksa. Saya pergi rumah dia, kena ketuk pintu. Kalau dia buka, baru saya boleh masuk. Tapi kalau jawatan kuasa ini atau SPRM, kalau tak buka pintu, dia boleh tendang pintu. Mereka boleh siasat, boleh buka fail. Bila buka fail siasat, apa yang dituduh selama ini sikit yang sebenarnya bukan bocok, derelui. Duit negara kita. Inilah hadirin sekalian, bila kita pergi sekolah dalam kawasan saya atau kawasan lain, ada bumbung tirih, ada paip pecah, padang bola, tak sedia dengan baik. Kenapa apa ini begitu? Duit tak ada. Nak ada duit macam mana? Setahun lebih 60 bilion hilang. Rakyat akan tetap undi sebab mereka cover dengan slogan Hidup Melayu. Hidup Melayu. Naik orang tengkok Hidup Melayu. Tapi kita perlu Melayu terus memerintah. Kerana kita nak curi duit untuk lawan DAP. Betul? Kita curi duit tabung haji untuk lawan DAP. Kita curi duit MARA untuk lawan DAP. Kita curi duit Angkatan Tentera untuk lawan DAP. Semuanya digunakan untuk lawan DAP. Jadi kalau kami Melayu mencuri, janganlah kamu marah. Kami nak guna duit tu lawan DAP. Kamu tahu apa? Kamu duduk di Tambun. Kamu ni pencen-pencen tentera, makalah dengan elau yang sikit tu. Kami perlu duit nak lawan DAP. Demi Melayu dan Islam. Sampai bila rakyat nak dibohongi oleh nasionalisme Melayu bohong ini. Bila kita buat siasatan dan kita buat pendakwaan, Allah mah terkejut. Projek 1.2 bilion nak buat elektrik untuk sekolah-sekolah orang miskin di Sarawak tu. Rosmah minta 180 juta. 180 juta. Kalau saya jadi menteri 3 penggal 15 tahun, semua gaji allowance, semua tak ambil. Tak makan, tak minum, semua makan minum orang belanja. Semua duit bubuh bank. Boleh dapat tak 180 juta? Boleh ke tak? Rosmah minta satu projek 180 juta. Cik Kiah dapat 6,000. Senyum sampai ke telinga. Cik Kiah, Mak Iyam, Tok Timah, Ahling, Mari Mutu. Oh, kerajaan bagi 6,000 kepada rakyat. Tepuk meja dunia. Pop, lambat-lambat. Cik Rosmah, Cik Kiah dapat 6,000. Cik Rosmah dapat 180 juta. Faham ke tak ni? Ni bekas-bekas tentera, bekas polis yang duduk sini ni. Faham ke tak? Duk faham, duk undi. Apa lagi UMNO BN tu? Kita pergi ni nak menyelamatkan kamu semua.
Tengok veteran. Tak kira veteran polis, veteran tentera. Polis tak apalah, dia sampai 60 tahun dia boleh pencen, tu pun teruk. Veteran tentera ni. Umur 41 dah pencen. Yang tak pencen 15 tahun kerja, berhenti, tak pencen. Nasib mereka macam mana? Bila Bang Mat jadi menteri, dan lah juga tolong, tapi tak cukup. Boleh berilah RM500 one-off kepada veteran yang terlibat lawan komunis dan lawan konfrontasi dulu. Kita jumpa Menteri Pertahanan. Saya pergi jumpa Lim Guan Eng bukan minta projek. Lim Guan Eng, hang kawan aku. Kita duduk sepenjara di Taiping. Hang tak bolehkah bagi satu projek kat aku? Biarlah aku dapat sikit. Aku nak rasa juga rumah ada swimming pool. Aku nak rasa juga bawa isteriku pergi shopping di Harrods. Hampa orang Tambun tahu ke Harrods ni? You hang duk gelak tu buat apa? Itu loss of Tambun tu hampa tahulah. Hadirin sekalian, loss of the world. Tambun ke world tak kira lah. Tempat tu hampa tahulah bunyi Harrods ke apa semua tu. Geneva orang beli jam semua tu. Hampa tahu apa? Hadirin sekalian, ini kita pergi jumpa Menteri Keuangan berulang kali dengan jeneral yang jaga veteran ni. Saya pergi minta lah kalau ada bantulah sikit bagi veteran ini. Akhirnya Bang Kali Menteri Keuangan pun ditengok meluat saya pergi banyak kali sangat. Dia kata okey, kita boleh tulus 500. Kata 500 mana cukup? Dia kata tengok tahun depan. Tahun depan kalau ekonomi kita baik sikit, kita akan beri lebih. Termasuk mungkin allowance dan sebagainya. Gaya kita nak pergi seterusnya, kerajaan kita jatuh. Anak aram jadah tunggu. Hadirin sekalian. Kemudian kita mau tentera kita ini dalam keadaan bersiap siaga. Bukan kita nak perang. Sebab kita kena berada dalam keadaan yang cukup baik. Peralatannya, semuanya. Dan kita main proses defense diplomasi dan sebagainya. Kita nak kapal, kita nak kereta kebai, kita nak semua adalah. Berhabis dah 6 bilion kapal tak siap. Saya tanya orang siasat Tan Sri Amrin Buang. Bukan ku tanya Leh Tambun. Bukan tanya hak duk kerja jual nasi Wangge tu. Tanya Tan Sri Amrin Buang. Ketua audit negara 8 tahun. Saya kata pasal apa tak boleh siap kapal? Nak siap macam mana yang berhormat? 400 juta dibayar kepada satu syarikat yang tak ada kena mengena dengan buat kapal. Duit tentera pun sanggup mereka curi, tambah duit kamu semua. Tapi Melayu ni, hidup Melayu, undi lagi. Aku balin mikrofon dengan aku sekali. Datuk Seri Anwar, bila jadi Perdana Menteri esok, saya yakin dia selalu bercakap. Di Malaysia ni, yang miskin terus papa, yang kaya terus kaya. Saya yakin dia bercakap tu dia akan buat. Nak buat macam mana kalau tak jadi Perdana Menteri? Boleh ke tak? Orang kata Datuk Seri Anwar cakap saja ya. Iyalah. Saya bercakap, saya tak boleh buat. Cuba letak menteri balik. Aku boleh buat. Lah, kita bersyarah lah. Sebab itu tuan-tuan kata, selalu orang sebut, Datuk Seri Anwar Ibrahim ni layak. Dia seorang pemimpin terkenal di peringkat antarabangsa. Di UNESCO, di United Nations, di negara orang Islam, di semua tempat lah forum antarabangsa. Ya, dia terkenal. Ya, dia hebat. Kalau kita menang tak cukup kerusi, duk hebat situ lah dia. Kau duk balik cerah tokun bila pun. Tapi kalau 19 hari bulan November pukul 1 pagi kita Pakatan Harapan telah capai 112 kerusi. Maka pukul 10 pagi besok
dengan motosikal. Mai ambil Datuk Seri tang mana dia ada. Di rumah dia Sungai Long kah? Dia duduk di pejabat Jalan Gasing kah? Duduk di pejabat Tropicana kah? Motor mai. Mai ambil apa? Untuk pergi angkat sumpah di hadapan Yang di-Pertuan Agong sebagai Perdana Menteri. Tapi kita kena menanglah di Tambun. Kena menang di Parit. Kena menang Ipoh Timur. Kena menang Ipoh Barat. Kena menang Bukit Gantang. Kena menang di Taiping. Kena menang di Teluk Intan. Kena menang di Larut. Faham ke tak? Ini Anwar sebagai Perdana Menteri. Tengok-tengok Parit kalah. Kena menang Parit Buntang. Saya tak sebut Parit Buntang. Parit Buntang ni dah confirm menang. Inilah hadirin sekalian. Lah, Mai Sabri itu layakkah jadi Perdana Menteri? Tapi dia cukup bilang, jadilah Perdana Menteri. Bodoh macam Mahyudin Yassin pun boleh. Dia bukan soal bodoh cerdik. Cukup bilang atau tidak. Ini kena faham. Siapa pun. Kalau dia cukup bilang dapat sokongan, dapat di Perdana Menteri. Sebab itu bukan hanya kena menang di Tambun. Tolonglah. Dia beradik di Larut, Kuala Kampung tu. Hak duk motong getah tu. Tangan pun bau skrap. Main supermarket tu cuci air sabun 3 hari baru hilang. Hak jenis tu dia kira UMNO jaga. DAP akan tawan Malaysia. Nanti Cina perintah apa nak jadi kita. Barang mahal. Harga simen mahal. Sayur mahal. Ayam mahal. Telur ayam mahal. Tak apa. Melayu merintah. Kalau Cina merintah, apa nak jadi? Selalu soalan itu ditanya. Tak apalah, kami baliklah budak UMNO. Menang lagi jenis Peja ni. Peja ni memang dia suka bercakap soal ayak. Sebab kita tahu dia suka benda-benda gitu. Ayak ni, ayak ayo ni. Jadi hadirin sekalian, baik itulah kita bekerja kuat ya semua ya. Boleh semua bekerja kuat? Boleh memenangkan Pakatan Harapan di Tambun? Boleh. Memenangkan Pakatan Harapan di seluruh negeri Perak? Boleh. Hanya setakat itu dulu. InsyaAllah Pakatan Harapan akan menang di Putrajaya dan memerintah di Perak insyaAllah. Sekian, terima kasih kepada semua.